Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Nayuk Awata Kok Kian, seterusnya kepada hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini saya sangat berbanggalah sekali nampaknya hadirin hadirat ibu bapa sekalian, daripada awal, daripada pagi tadi lagi kita tunggukan dalam majlis ilmi. Dan seandainya kalau kita mati di saat-saat ini, dan kita mati dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini kita ni duduk dalam kebun syurga. Ini bukan saya kata ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iza ra'aitum raudatun min riyadil jannah farta'u fiha." Dan sekiranya kalau kamu nampak kebun daripada kebun syurga, maka segeralah kamu masuk dalam itu. Sahabat tanya kata, "Wa ma raudatul jannah ya Rasulullah?" Apakah maksud dengan raudatul jannah? Nabi kata, majalisul ilmi ataupun majalisul mukmin, tempat-tempat yang para mukmin duk himpunkan, duk berhimpun untuk nak mengangkatkan taraf hidup dia. Majlisul ilmi yang kita masih duduk sekarang ni. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada pengurusi kita, Ustaz Rodi, Ustaz Culi kita, yang daripada awal, daripada pagi tadi lagi berkumpulkan hadirin hadirat sekalian untuk bersamakan dalam majlis di petang ini. Alhamdulillah, tajuk yang kita akan bicarakan di petang ini, forum kita, iaitu sikap orang Muslim terhadap Ahlul Bait dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin." Jadi wajib ke atas kamu untuk nak turutkan sunnah aku dan juga sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, khulafa yang diberi petunjuk, diberi hidayat daripada mereka itu. Jadi kita bersama dengan dua ahli pena, dan saya rasa tidak asing lagi tempat kita semua terkenal belaka dah dua ahli pena kita, tapi telah menjadi adab bagi pengurusi untuk memperkenalkan kedua-dua ahli pena. Jadi sebelum kita nak masukkan kepada intisari forum kita pada petang ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan kedua-dua ahli pena kita. Ahli pena kita yang di sebelah kanan saya, Ustaz Ibrahim Abdullah, berasal daripada Munuk, Sungai Golok. Sekarang masih duk sambung marhalah doktorah di UUM Malaysia, dan tugas beliau sebagai pensyarah di Menara, kuliah dirasat Islamiyah. Dan juga ahli pena yang kedua di sebelah kiri saya, Dr. Anis Sulaiman. Beliau tamat pengajian di pelakak doktorah di UIA. Sekarang juga tugas sebagai pensyarah di Menara. Orang tempat kita ni, anak Pak Sulaiman, Pak bekas Pak Kiong kita. Jadi kita kenal belaka dah. Alhamdulillah, ahli pena kedua-dua ahli pena kita akan bergabungkan dalam tajuk sikap Muslim ataupun pendirian orang Islam terhadap Ahlul Bait dan juga para sahabat. Dua je yang kita akan bersama pada petang ini. Dan sekarang ini kita bersiaran secara langsung, kita title shot melalui www.islamnara.com, dan kepada penonton yang sedang menontonkan melalui website tersebut, sekiranya ada soalan yang nak dikemukakan, maka bolehlah kita tarik masuk dalam Facebook Islam Nara. Soalan semua yang anda tarik masuk dalam Facebook tu, kita akan mari tanyakan ahli panel kita yang pada round yang kedua. Dan juga ibu bapa yang duduk sini, sekiranya ada soalan, kita boleh buka peluang pada
J yang terakhir. Dan itu dua J yang pertama kita akan dengar daripada ahli panel, dan juga J yang terakhir kita bukakan peluang untuk kita tanyakan soalan. Saya tidak melewatkan masa, saya beri Ustaz Dr. Anis dulu berikan panggil sikap Muslim terhadap siapakah para sahabat dulu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah, fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha, wa na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban wa halala. Alhamdulillah, pertama kali saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang izinkan saya boleh mari jumpa mata dengan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ini adalah satu kewajipan orang Islam kena buat terhadap orang Islam saudara dia. Dan Nabi SAW bersabda, hakul muslim adal muslim situn. Kewajipan seorang Islam terhadap saudara dia ada nekara. Antaranya raddus salam, jawab salam. Orang salam wajib kita kena jawab salam. Yang keduanya antaranya wa idzastansahaka fansah. Apabila orang minta nasihat ke umum, mewajib nasihat kepada ia. Panggil mari ngajar ceramah, satu daripada rupa nasihat. Maka Nabi kata wajib mu kena sambut, mu kena terima jemput teh supaya dengan mu jawab salah saat ni wajib mu jawab salah. Begitu juga Nabi bilangkan satu daripada kewajipan orang Islam terhadap saudaranya. Alhamdulillah, yang mana izinkan saya Abu Nufail sebagai sepupu saya, saudara saya yang saya kasihi, dan Ustaz Ibrahim, Dr. Ibrahim Bakar doktor, yang boleh mari tunaikan kewajipan yang Nabi SAW beri kepada bahu-bahu orang-orang Islam kena buat terhadap saudara dia. Kemudian tak terlupa kepada pihak Aboto di bawah pimpinan belang kita yang sudi buat program yang baik. Bukan banyak Aboto yang mengadakan program-program macam ni. Dalam ramai nara seramai-ramai puluh-puluh Aboto ni mungkin ratus berapa. Mungkin tak berapa ramai yang pemimpin nayuk nak nampak program-program hak berfaedah kepada masyarakat. Maka semoga Allah Taala balah daripada kaki tangan lah nayuk ahli-ahli semacik Aboto semua ke atas suk sampai bawah, dan juga kaki tangan Chomrom Tadika bawah Pak Adakori dia dan semua kaki tangan yang masuk capur dan jayakan majlis pada hari ini. Dan tidak terlupa kepada ibu bapa yang sudi korban masa ya pagi tadi lagi dengan Syekh kita Dr. Ismail Lutfi ya pukul 10 habis tadi sapal learning duduk bersama-sama kita di majlis ilmi yang barakah ini. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk yang diberi kepada saya iaitu Tudjun Muslim, pendiri orang Islam terhadap sahabat dan ahlul bait. Cuba kita bersama-sama mari kenal dulu siapa sahabat. Nak panggil sahabat ni ada berapa syarat. Saya nak akadkan satu takrif Ibnu Hajar Asqalani. Imam Ibnu Hajar Asqalani dia beri takrif pada sahabat. Dia kata as-sahabah huwa man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam walau takhallalat zalika riddah. Itu antara takrif Ibn Hajar. Maknanya sahabat ialah orang jumpa dengan Nabi. Orang dia jumpa dengan Nabi walaupun dia tak nampak sekalipun. Mungkin sahabat tu mata buta. Abdullah bin Ummi Maktum tak nampak Nabi sebab dia tu mata buta, tapi dia jumpa. Dia dengar kecepan Nabi. Dia boleh bertutur dengan Nabi SAW. Tu syarat mula-mula. Yang keduanya jumpa dah kena beriman dengannya. Kalau jumpa kafir tak beriman tak jadi sahabat.
Tapi kita tak bilang Abu Jahal sahabat Nabi, tak bilang sebab dia kufur dengan Nabi. Kita tak bilang kan. Apa ni Abu Talib pun kita tak panggil sahabat, dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Yang ketiganya wa mata 'alal Islam, dan kena mati di atas Islam. Mati di atas kalimah syahadah. Kalaulah mati dalam keadaan yang murtad, tak panggil sahabat juga. Antaranya apa? Abdullah bin Ubay bin Salul mati dalam keadaan yang nifaq, yang munafik. Allah Ta'ala raya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik duk patak neraka, duk patak bawah sekali hak neraka. Na'udzubillah. Jadi 3 syarat tadi dikatakan sahabat. Tambahnya Ibn Hajar kata, walaupun celah-celah tu ada yang murtad tapi klik semula. Siapa murtad? Ada di kalangan sahabat di mana buat Nabi wafat tu tak bayar zakat. Kita berseringan Abu Bakar tu perang dengan sahabat-sahabat yang tak bayar zakat. Dulu bayar zakat kan Nabi ada. Tapi bawa Nabi wafat, ada setengah kabilah Arab tak bayar zakat. Dia kata zakat ni untuk Nabi ya. Bawa Nabi wafat tak ada dah zakat. Siapa sahabat Abu Bakar kena perang. Mati ramai pula hafal ahli hafal Quran tu. Tapi ada di kalangan mereka klik semula kepada Islam. Murtad. Tak bayar zakat. Lepas tu klik semula bawa Abu Bakar perang, royak kebenaran, royak hadis, royak Quran, buat dia kembali semula kepada Islam. Demo tu dia panggil sahabat juga. Itulah 3-4 perkara syarat-syarat yang jadi sahabat. Bah antaranya sebab itulah Raja Najasyi tidak dipanggilkan sahabat. Raja Najasyi ni raja yang Nabi SAW suruh sahabat ni hijrah pergi Habasyah. Raja Habasyah, Ethiopia. Suruh Ja'far bin Abi Talib bersama sahabat hak tak boleh duk Mekah, demo duk seksa, demo duk zalim, suruh hijrah pergi di Habasyah. Tepat tu Nabi kata ada seorang raja yang adil. Bawa siapa Ja'far siapa di sana, raja panggil jumpa. Maka tanyanya Raja Najasyi, wahai Ja'far, apakah pegangnya fakmu ni terhadap Nabi Isa ku? Ja'far baca surah Maryam. Surah Maryam, baca surah Maryam, dan ada antaranya ayat dibaca juga ha Nabi Isa tadi. Maka mengalirnya air matanya Najasyi kerana dia beriman, kata inilah serupa dengan ajaran yang dibekik oleh dia Nasrani, hak kitab hak asal dia. Tapi tidak dinamakan sahabat kerana apa? Kerana dia tak ada jumpa dengan Nabi. Dia duduk di Habasyah, Ethiopia, tapi Nabi duduk di Madinah. Lalu itulah tak boleh nak panggil dia tu sahabat, tapi dia hanya dapat tabi'in. Dia ada jumpa dengan sahabat, maka panggil dia tabi'in. Itulah seperti lalu Nabi Pahal kata, siapakah sahabat Nabi SAW? Dan bilangnya sahabat, ulama bila dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Ibn Hajar juga lebih kurang 100,000 lebih. 100,000 lebih yang ditulis oleh Ibn Hajar nama sahabat hak awal masuk Islam sampai hak akhir sekali masuk Islamnya. Maka hari ni kita nak cara bagaimanakah kita i'tiqad pegangnya kita orang Islam terhadap mereka. Nak pegang pasal mana? Nak percaya pasal mana? Pertama kali mari kita sama-sama mentadabbur ayat-ayat Quran hak Tuhan sebut antara sifat-sifat dan juga puji kepada sahabat radhiyallahu anhum. Antaranya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Itu salah satu ayat yang Tuhan raya sahabat dan orang-orang Islam yang dahulu daripada Muhajirin dan Ansar. Muhajirin sahabat hak duk Mekah hijrah pergi Madinah. Dan
tergolong juga daripada Ansar. Sahabat hak duk Madinah wilayahnya kepada Nabi dan sahabat daripada Mekah. Mereka semua saat ni dan orang ikut jejak langkah mereka. Kita insya-Allah masuk dalam ayat tu juga. Dan mereka yang ikut jejak langkah Muhajirin, orang yang ikut jejak langkah Ansar radhiyallahu anhum, Tuhan redha kepada mereka. Wa radu an, dan mereka tu redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu hak mula-mula muslimin muslimat. Ayat pujinya sahabat, kata Tuhan tu redha, Tuhan tu kena, Tuhan tu sayang kepada mereka semua. Satu. Nah, mari pula kepada ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Antara ayat juga Muhammad itu adalah Rasulullah dan mereka yang bersamanya. Ni, mereka bersama Nabi ni siapa? Sahabat sahabatnya. Nah, maka Tuhan royak pada akhirnya. Nah, ayat panjang dah. Wa'adallahu alladhina amanu wa aminus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Tuhan janji kepada orang yang beriman daripada sahabat dan orang yang amal soleh akan dapat keampunan dan ganjaran yang besar, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu antaranya juga ayat yang Tuhan sebut sahabat Nabi. Wahai muslimin muslimat, sahabat ni makna bahasa kita kat saing. Sahabat adalah satu kumpulan manusia yang Tuhan pilih jadi saing Nabi SAW. Kita dah, kalau boleh nak semak nak jadi sahabat, rasa nak jadi. Tak ada siapa tak sia jadi sahabat. Sebab boleh duduk dengan Nabi, boleh duduk sekali dengan Nabi. Tapi Tuhan tak boleh semak. Nak pergi dia calon diri tak boleh. Tuhan yang pilih. Tuhan yang pilih. Sahabat semua 100,000 lebih. Tak ada siapa ni tak. Tapi Tuhan pilih buat dia. Habis itulah orang yang duk maki sahabat, kumpulan yang duk kata sahabat tu khianat dan sebagainya, bukan sekadar mereka tu kata kepada sahabat, tapi mereka juga benci dan kata kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pilih orang tak molek sekali jadi saingan Nabi. Kalau kecil bab akidah berat orang yang maki sahabat kerana seolah kata dia tu gidak kata Tuhan tak dijak. Ni pilih orang-orang hak khianat, hak murtad jadi saing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kalau kita tengok pula kepada hadis pula dengan masuk yang rekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Maksudnya sebaik-baik korun iaitu orang yang hidup pada korunku, pada zamanku, kemudian yang hidup korun selepasnya, dan kemudian yang hidup korun yang selepasnya. Tiga korun hak Nabi jamin sebaik-baik korun 300 tahun mula-mula. Tu antara satu jaminan Nabi dan puji Nabi kepada sahabat yang hidup zaman dia. Tak ada dah yang boleh nak lawan. Lebih secara mana pun hebat orang belakang pun tak boleh sama sekali nak hidup berlawan dan tanding sama dengan pangkat sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Gi pula sikit lagi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la tasubbu ashabi fa innahu law anfaqa ahadukum mil'a uhudin zahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kamu duk maki pada sahabatku. Wallahi, kalaulah mu ni sedekah mah sebesar bukit Uhud. Mah ni kita sedekah fi sabilillah sebesar bukit Uhud. Nabi kata tak sama lagi pahala yang sahabat itu dia sedekah fi sabilillah secupuk ataupun segatai daripada gandum fi sabil zaman dia. Jadi nak kata tak sama, walaupun kita berjuta-juta kita kata buat masjid zaman lah ni.
Mungkin 80 juta orang Arab sore buat je. Tapi Nabi kata tak sama lagi dengan secupuk yang dibelanja oleh sahabat pada zaman aku. Apa? Kerana zamannya zaman yang tidak ada penyokong melainkan sahabat. Tak ada zaman Nabi, tak ada penyokong lain melainkan orang keliling dia. Tak ada dah. Nak pergi duk rupai orang lain, orang tu sini, tak ada. Nabi ada je di Mekah dan Madinah sahaja yang perhimpunnya Islam di situ. Sebab itulah Nabi SAW marah benar kepada sahabat, orang yang maki sahabat. Antaranya lagi Nabi kata, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidak sayang kepada sahabat mereka orang mukmin. Wala yubghiduhum illa munafiq. Dan tidak ada yang benci sahabat melainkan orang itu adalah orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah wahai muslimin yang dikasihi sekalian, cubalah kita mari betulkan pegangnya kita terhadap sahabat. Yang masuk dalam pegangnya juga ni beriman bahawa sahabat adalah kumpulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pikulkan amanah Islam yang besar. Satu akidah. Satu bab akidah juga. Tapi itulah orang gelecah bab sahabat ini, ia gelecah di segi akidah, bukan khilaf fiqh. Bukan khilaf fiqhiyah, pak mazhab khilaf sahabat, tidak. Tapi dia adalah satu daripada tunjang dan asas akidah. Habis itu kalau kita baca dalam kitab Syarhul Aqidah Tahawiyah, Imam Tahawi, dia kecek banyak hal sahabat. Dia kata dan wanaskutu amma syajara bainahum, dan kami tak say nak bahas banyak dalam masalah yang berlaku antaranya sahabat. Tak say dok kadi dok sokong alik tu alik ni, takut-takut gelecahnya akidah kami. Tak say giduk hukumkan hak ni salah, hak ni betul dalam masalah ijtihadiyah. Dalam masalah yang ijtihad tu, Imam Tahawi kata, beringat molek wahai muslimin ahli sunnah wal jamaah, jangan giduk berat ataupun hukumkan mana-mana pihak, nanti akidah kamu atau gonyel juga. Na'udzubillah min zalik. Sebab itulah saya nak pesan pada hari ni muslimin muslimat, cubalah kita ingat kata jasa sahabat ni dok pikul Islam. Kalau kita biasa dengar semua Bilal, pada Bilal sore, Bilal bagaimana kau sabar dia dalam nak jagakan tauhid dia. Ambil pecah baju, pergi tok jemur panah di padai pasir, tak puas hati lagi, ambil batu mari tok di atas dada lagi. Tapi bila tak tubik pun kalimah kata Nabi Muhammad tu bodoh ataupun gila, aku tak percaya kepada Nabi, tidak. Tapi hati dia dan mulut dia ahad tubik waktu ya Allah yang Maha Esa, Allah Maha Esa. Besar saudara tu cuba tu dah tak ada degih iman Bilal ibni Abi Rabah. Ammar bin Yasir, kita biasa dengar semua keluarga Alu Yasir, Ammar, pak dia Yasir, batu bini dia Sumayyah. 3 orang sahabat yang Nabi kata sabaran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, kerana janji kamu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sumayyah, Sumayyah mak hak Yasir tak ni, mak hak Ammar tadi, adalah perempuan yang mati syahid dalam Islam hak mula-mula. Sumayyah bini kepada Yasir, mak kepada Ammar, ditikai oleh Abu Jahal dengan leming di atas parak dia, mati situ. Di sahabat wahai muslimah, ini sahabat yang nama Sumayyah, jong mati asalkan Islam terjaga. Jong jaga ke akidah walaupun badai dibunuh. Allahu Akbar. Kalau kita banding sabit itulah banding sahabat dengan kita jauh sama sekali wahai muslimin muslimah. Kita cuba halu-halu pun dah gonjel dah. Cuba pasang kadang-kadang mudah-mudah ya. Kita dah buat main-main dengan semaya beg. Ramai dah orang masuk rumah sakit tu, cuba sikit-sikit ya. Tinggal dah semaya beg. Nak makan puluk tu pun ramai dah tinggal semaya, dia makan puluk yau-yau. Tak apa kelik qada. Na'udzubillah min zalik. Ada kalanya tu cuba dengan kesenangan pun ada juga. Senangnya, kayanya, gaponya terlupa juga.
Nah, masa susah, masa sesak, ada gis saja bawa kaya sikit nah, masa apa ni pangkat ataupun nah, tingginya, apa ni pangkat, kayanya, besarnya, rumahnya, tak apa dia mana masjid. Ha tu. Tu cuba yang mudah-mudah tapi kita telah pun nah, lupa dan lalai dah. Tapi sahabat wahai muslimin muslimat. Nah, sahabat nah kalau susah pun dia tetap dalam iman, kalau kaya pun dia kuat lagi iman dia. Nah, Abdul Rahman bin Auf, kita dengar belakang Abdul Rahman bin Auf ni seorang sahabat yang sedega. Nah, kayanya dia ni siapa dia? Nah, kurban fi sabilillah. Banyaknya nah telaga-telaga yang diwakaf oleh Abdul Rahman bin Auf. Utsman bin Affan kita kenal. 700 ekor fi sabilillah. Nah, apa ni? Kuda fi sabilillah 700 ekor. 700 buah kereta ben kalau learning. Fi sabilillah. Nah, Abu Bakar semua harta fi sabilillah. Umar setengah 50%, bukan 1.5% dak. Kita 2.5 pas mikir zakat. Pas apa ni? Pas hello tak sibuk kena zakat. Nah, 200,000 di tanakan cukup setahun zakat. Bawa siapa 10 bulan ambil waktu buat beli, takut kena bayar zakat. Nauzubillah min zalik, nauzubillah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sikit lagi dah belum nak apa ni mikrofon kau setahun pula. Nak ayat kata wahai muslimin yang dikasihi sekalian, kita banyak kena terima kasih kepada sahabat. Abu Hurairah 5,000 hadis seorang dia. 5,000 hadis wahai muslimin. Ia masuk Islam lewat dah padahal. Tahun 7 masuk Islam. Duduk dengan Nabi 3-4 tahun je. Tapi ya usaha ngapa hadis sampai 5,000 hadis. Kita ambil ya anak yang di Islam dah sampai umur 3, 40, 5, 60. Berapa hadis Nabi SAW kita ngapa ingat wahai muslim. Tino Aisyah Tino. Orang kalau kira orang lemah lagi Tino lemah dia 2,000 lebih Siti Aisyah ngapa hadis Nabi SAW. Sapa kepada kita. Nak sapa Islam lalu rumah tangga tu dah hidup Nabi dengan isteri biasa mana gapo Aisyah ngapa tu sapa kepada kita lon ni. Maka saya nak bagi kita wasa asa ada harganya sahabat. Puasa kata sahabat inilah orang yang sebabnya sapa Islam kepada kita dan kepada seluruh dunia dengan usaha sahabat inilah. Maka itulah mungkin setengah pertama bagi saya sebagai perkenalan sahabat dan sikap-sikap kita terhadap sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan jazak. Terima kasih kepada Dr. Anis kita yang memberikan penjelasan terhadap sahabat. 3 syarat yang nak jadi sahabat. Yang pertama, man laqiyan nabi, orang yang berjumpa dengan nabi. Yang kedua, mukmin bihi, orang yang beriman dengan nabi. Jumpa nabi patut beriman dengan nabi. Patut yang terakhir, man mata alal islam, orang yang mati dalam keadaan dia tu orang Islam. Dan doktor kita kata lebih kurang 100,000 orang daripada sahabat. Sahabat inilah yang kita nak tiru dia. Hidup kita nak tiru dia. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu aminu kama amanan nas. Wahai orang yang beriman, berimankanlah kamu seperti mana manusia itu beriman. Siapakah manusia itu? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang meniru-nirukan satu-satu kaum, dia akan bangkitkan sekali dengan kaum tu. Jadi kita nak bangkitkan sekali-kali dengan sahabat, nak bangkit sekali dengan Nabi, nak bangkit dengan para sahabat, maka kita kena kenalkan para sahabat. Terima kasih kepada doktor kita, dan saya pergikan kepada Ustaz Hain kita yang akan beri juga penjelasan terhadap Ahlul Bait. Setengah jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mulia
yang anjurkan majlis kita pada hari ini, Nayuk Ruslan Abelang senantiasa, dan juga bukalakon dia, staf dia semua yang kerja sama. Dan alhamdulillah setiap tahun kita ada semua majlis semacam ni. Dan terima kasih atas dasar kata wa man lam yashkurin nas lam yashkurullah, lam yashkurillah. Siapa tak syukur, tak terima kasih kepada manusia, dia tak terima kasih pada Allah Taala. Jadi orang yang buat kebaikan di dalam masyarakat perlu kita syukur, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada tuan pengurusi majlis dan kepada ahli kampung. Senantiasa kita buat majlis ni ada semua orang, alhamdulillah. Dan tanda kata kita minat kepada ilmu, tanda kata kita minat kepada agama. Ini satu wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa menghidup dan membesarkan sya'airallah, dan lambang keislaman, lambang Islam, untuk nak agama, untuk nak kecek bab agama, satu lambang. Dan mana-mana dunia sekarang ni dia nak hidupkan lambang dia. Agama lain seperti juga, dia besarkan tempat ibadat dia, nak tunjuk kata dia ada. Nah, kita hari ini alhamdulillah kita boleh tunjuk, nah kita ada satu kelompok yang bukan haluh, nah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini terima kasih yang sudi jemput saya mari kecek dalam majlis sebenarnya. Masa begitu bagi saya sendirilah, masa begitu susah sikit dan nak atur dia dalam ceramah dan sebagainya, sibuk dengan ngaji. Tapi walau bagaimanapun alhamdulillah terima kasih kepada Allah Taala. Tajuk yang diberi kepada saya pada hari ini begitu penting sekali. Dan tak pernah lagi rasa kita buat masalah alal bait dan keluarga Nabi. Dan siapakah kita nak mengenalkan keluarga Nabi? Kerana tempat kita ni, nah kalau sebut kata anak beranak Nabi pakat hurung. Nah, pakat hurung, pakat itu kita tak tahu selok-belok dia. Siapakah keluarga Nabi, siapakah anak beranak Nabi, dan kewajipan kita terhadap keluarga Nabi itu kena buat gapo. Nah, kerana setengah-setengah kumpulan tadi atas dasar kata dia sayang kepada keluarga Nabi, nah, berdarah tubuh badan, tapak, dada, nah, berjalan kaki, atas dasar kata dia sayang kepada Nabi. Ini satu pesing. Dan satu pesing pula saya jumpa dia kata dia pun anak cucu Nabi dia tu. Nah, lepas tu saya kata mana dalil? Dia tu cucu Nabi Adam. Tu tak jadi. Nah, tak jadi alal bait tu. Nah, jadi pasal tu alhamdulillah hari ini kita nak kenal siapakah nah alal bait, keluarga Nabi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Imam Tahawi disebut di dalam kitab dia bahwasanya kita sayang kepada keluarga Nabi ni, dia kata hubbuhum dinun. Kita sayang kepada keluarga Nabi, anak beranak Nabi, isteri Nabi, tidak kecuali cucu Nabi, pak saudara Nabi yang masuk Islam, yang beriman kepada Nabi tadi adalah agama. Jadi kita sayang kepada keluarga Nabi ni adalah agama Islam. Wa imanun, dan satu keimanan kita. Wastihsanun, dan istihsan. Mana kita beriman, kita sayang kepada anak beranak Nabi ni cukup 3 perkara: agama, beriman, dan istihsan. Benar besar-besar lah kau ni. Nah, sebaliknya kalaulah kita tak percaya, wa bughduhum, dan kita marah, kata Imam Tahawi, kita tak kenal kepada keluarga Nabi, kufrun, ialah kufur, wa tughyanun, dan jahat, wa nifaqun, dan nifaq, munafik. Nah, jadi di antara beza sikit sayang dengan tak sayang ya. Dan pasal ada di kalangan tempatan kita ni dan seluruh dunia ni ada orang tak kenal kepada keluarga Nabi. Kenal setengah, tak setengah. Pasal itulah kita di antara ahli sunnah wal jamaah, kita kena kenal wi sungguh dan sayang wi sungguh. Dan kena beradab dengan orang hak dulu. Dan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, rabbana ighfir lana, yaquluna rabbana ighfir lana, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina. Tepat naknya wala taj'al fi qulubina. Lon ini ada orang dengki dengan keluarga Nabi. Wala taj'al fi qulubina ghillan, ghillan lil ladzina amanu. Berasa dengki, berasa nak marah, berasa tak kenal kepada orang beriman. Karena ada satu kumpulan manusia di atas muka bumi ni, ada orang tak kenal kepada Aisyah, isteri Nabi. Sedangkan dia kata dia sayang kepada keluarga Nabi tapi benci kepada Aisyah. Kalau di Mesir masa Fatimiyah, dia buat selipar hok masuk jamil tu dia nama Zanubah. Apa makna Zanubah? Zanubah ni ialah nama Zainab, isteri Nabi.
lipat teropoh hak masuk jambil tu letak nama isteri Nabi. Nah, dan dia letak juga nama Aisyah juga. Lipat teropoh masuk jambil tadi. Ini kezaliman yang telah dibuat oleh setengah-setengah kumpulan daripada manusia yang ada pada masa sekarang ni. Jadi pada masa sekarang ni, demo yang ngaku kata sayang kepada Ahlul Bait tapi sebenarnya dak kali. Nah, sayang guano. Hak Allah Taala kata wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi tak kira mula daripada Khadijah hingga sampai Aisyah. Nah, semua isteri Nabi tadi Allah Taala kata ummahatuhum. Mak bagi orang mukmin. Hukum isteri Nabi serupa dengan mak kita dah. Tak boleh kita nikah kahwin dengan dia. Dan tak boleh kita zalimi dia. Tak boleh nak kata huduh kepada dia. Kalaulah kita kata huduh kepada dia, seseolah kita nak orang yang zalim. Kita deraka kepada mak. Jadi satu kumpulan manusia yang ada pada masa sekarang ni deraka kepada mak. Pasal itulah kita mauqif ahli sunnah wal jamaah. Semua keluarga Nabi tak kecuali kita sayang belaka. Melekat orang kufur, orang kafir pada Allah. Abu Lahab pak saudara Nabi, tapi kita tak boleh sayang pada dia. Nah, Abu Jahal supaya juga pak saudara Nabi, kita tak boleh sayang kepada dia. Tapi Abu Talib walaupun dia kufur kepada Allah Taala, kita sayang perbuatan kerana dia pokpong Nabi. Dan kita terima kasih dalam masa dia hidup tadi, Islam sebar dengan sebab dialah orang yang mempertahankan daripada orang musyrikin nak khianati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita terima kasih pada dia. Nah, tapi masalah beriman kita tak kena dia kan dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, keluarga Nabi ni cuci. Nah, kalau siapa tuduh kepada isteri Nabi Aisyah ke baik pasal gapo kau masalah ni, orang hak mengaku kata dia sayang kepada keluarga Nabi tapi dia maki kepada Aisyah. Dr. Anis telah sebut saat ni Aisyah, kata Imam Zahabi, dia riwayat hadis daripada Nabi 2210 hadis. Banyak bukan sikit. Apabila Syiah tolak Aisyah, separuh agama dah habis. Kita nak beramal lagu mana? Kerana Nabi syariat, kebanyakan syariat dikenali hak duduk dalam rumah tadi daripada hadis Aisyah. Nabi bangun qiyamul lail pada waktu malam, Nabi mandi janabah lagu mana dengan Aisyah. Ketika Nabi mandi lagu mana, Nabi ambil semayang lagu mana, Nabi makan lagu mana. Apabila tohoknya Aisyah seorang radhiyallahu taala anha, habis agama. Nah, pasal itulah kita kena tahu. Pasal tu Allah Taala kata, Allah Taala buat mari satu ayat, innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait. Allah Taala nak buang dosa-dosa benar-benar tak comel daripada ahlal bait. Ini salah satu daripada ahlal bait. Kalau siapa maki ahlal bait, seseolahnya kalau siapa mencemarkan ahlal bait, seseolah dia tak beriman ayat hak kita baca saat ni. Nah, liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ahlal bait ni Allah Taala basuh siap dah. Nah, kita beriman kepada ahlal bait kerana dia ada keturunan Nabi. Nabi adalah salah satu daripada darah daging Nabi, keluarga dia tadi. Fatimah radhiyallahu taala anha, Fatimah Zahra, anak perempuan Nabi, yang ketika Nabi di dalam dakwah di Mekah pada masa tu, orang pekor Nabi dengan debu, orang pekor Nabi dengan pasir, orang pekor Nabi dengan air kecing, siapa pergi sapuh? Orang yang sapuh Nabi ialah Fatimah Zahra, Fatimah anak Nabi ni. Nah, pasal tu kita kena sayang kepada dia, kerana dia duduk sekali dengan Nabi, dia pernah pokpong Nabi, dan bahkan dia Nabi kata Fatimatu minni, Nabi kata Fatimah sejuzuk daripada Nabi. Nah, darah daging Nabi. Man abghadani. Nah, siapa marah kepada Aisyah, seseolah dia marah kepada Nabi. Siapa marah kepada Fatimah, seseolah dia marah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita kena ingat, bukan makna kita kasih kepada ahlal bait kita akak dia seperti Tuhan. Setengah-setengah ahlal bait hak dia mengaku kata dia sayang kepada ahlal bait, dia puji Sayyidina Ali supaya Tuhan dah. Dia kata Ali dan Husain tahu benar gaib. Nah, tahu benar lagi akan datang, tahu benar masa depan nak berlaku. Sedekah benar gaib hak Allah Subhanahu wa taala seorang yang tahu. Kita ahli sunnah wal jamaah. Benar gaib tak ada manusia tahu. Sehingga Nabi sendiri pun Allah Taala beri tahu kepada dia. Kalau Allah Taala tak beri tahu, Nabi tak akan tahu. Nah, pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika berlaku di dalam tuduhan Aisyah. Nah,
di dalam tuduhan Aisyah, Nabi sendiri tak tahu apakah hakikat. Sehingga Allah Ta'ala turun satu ayat. Sehingga Allah Ta'ala turun daripada ayat Al-Quranul Karim, ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itu Allah Ta'ala cuci daripada tuduhan. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, keluarga Nabi yang dituduh Syiah pada masa sekarang ni, dia berzina, dia buat menotok molek, dia kufur pada Allah Ta'ala. Tuhan kata ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Allah Ta'ala cuci Aisyah daripada 7 petala langit, bukan sikit. Allah Ta'ala cuci sendiri. Kata Aisyah ni tak ada benda jahat, tak ada benda huduh. Tapi ada orang yang mengaku kata alal bait, kata huduh kepada alal bait pada masa tu lah. Pasal tu kita ahli sunnah wal jamaah, siapa wak mari alal bait, kalau dia turut sunnah Nabi kita, ahlan wa sahlan, kita terima. Tapi kalau dia nama syarif sekalipun, kalau bertetengin dengan ajaran Nabi, kita tolak. Banyak mana dia mengaku kata alal bait, Habib. Dan mari rumah kita, kalau kita klik di dalam klip, dia baik dengan Qabbani, dengan tariqah Qabbani Akhsyabandiyah. Fuak ni sujud tok guru. Sujud tok guru dalam masjid. Jadi kalau dia mengaku dan mengaku anak Nabi, dan kita nak terima tak boleh. Anak Nabi betul kita mulia. Kita kena sayang, kita kena kasih. Pasal tu rijsa ahlal bait tadi, wa azwajuhum ummahatuhum, kata ulama, wajib kita tauqir, kita mulia dia, wa ta'zim, kita besar dia, wa ikram, kita mulia dia. Tak boleh sekali-kali kita nak hina. Tapi kalulah ahlul bait, keluarga Nabi juga, dan mengaku keluarga Nabi, tapi buat benda salah dengan agama, kita nak terima tak boleh. Walaupun cucu Nabi sekalipun, kerana pak saudara Nabi dekat lagi. Abu Jahal Nabi tak ada suruh turut juga. Pasal tu kita ahli sunnah wal jamaah kena khabar, kena reti bahasanya bukan semua hak dia mengaku alal bait tadi wajib kita turut. Setengah-setengah hak dia mengaku alal bait, tak cerak kali siapa kepada Nabi, mari dengan mimpi. Dan Islam dia bukan mari dengan mimpi. Islam mari dengan Quran, mari dengan hadis, cerak ulama catat siap dah. Dan kita nak guna mimpi kahwin nampak Nabi. Setengah-setengah ada pada masa lain ini, dia kata Nabi dia masih hidup lagi. Boleh jumpa dengan Nabi, salam dengan Nabi, sedangkan Nabi dah mati dah. Innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Allah Ta'ala kata engkau mati Muhammad, dan mereka itu akan mati. Tapi mati Nabi itu duduk alam satu lagi, dan dia masih hidup lagi serupa dengan syuhada, orang mati syahid di dalam kubur. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, keluarga Nabi, khususnya isteri Nabi, kalau siapa kata huduh, celah dia ni tak sayang kepada keluarga Nabi. Pasal tu Nabi SAW bui satu hadis, Nabi kata fadlu Aisyah ala nisa, kelebihan Aisyah isteri Nabi ni dengan dengan perempuan lain, kasairis sarid, ka fadli sarid ala sairit ta'am. Nabi banding isteri Nabi, kemuliaan isteri Nabi dengan perempuan-perempuan yang lain ni, supaya satu makan nama sarid, makan ni hak negeri Arab yang terkenal lah sarid ni. Kalau rumah kita gapo tahu lah. Nak kata nasi kerabu. Kau nak kata gapo. Jadi negeri Arab satu makan ni nama sarid. Jadi makan ni lebih dah. Nak lawan dengan makan ni lain tak boleh. Kata Nabi, Aisyah pun supaya itulah. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Khadijah supaya itu juga. Bahkan ulama kata di antara Khadijah dengan Aisyah, hak mana lebih mulia? Ada kata Khadijah kerana dia orang beriman mula-mula, kerana dia sokong Nabi dengan harta dan semua perkara. Kata ulama, Aisyah pun ada mulia juga kerana dia riwayat hadis, dan bahkan Nabi, matinya Nabi di dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah orang buat rawatan Nabi ketika Nabi dok sakit tadi. Aisyah dok cara kepada Nabi, bagaimanakah isteri Nabi Allah Taala kata wa azwajuhum ummahatuhum, tiba-tiba dituduh kata zina. Wal iyadzu billah. Ini satu bawakan agama yang musnah di akhir zaman. Dan di akhir zaman, pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, keluarga Nabi mula daripada Aisyah dan isteri Nabi semua, dan anak dia Fatimah. Nabi kata Fatimah minni. Fatimah daripada saya. Siapa meragui Fatimah, seseorangnya ragui Nabi. Siapa tak kena kepada Fatimah, tak kena kepada Nabi. Dia klik pasal lah dah. Pasal tu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini alhamdulillah satu majlis yang telah dibuatkan oleh abota kita tadi, nak tanewi sayang kepada keluarga Nabi.
Kita dalam semayang kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarga Nabi masuk belakang. Tak serupa dengan Syiah. Syiah dia kata man ahabba Abu Bakar wa Umar abghadha Ali. Nah, siapa kasih kepada Abu Bakar dan Umar menyebabkan Ali marah kepada dia. Nah, ini singkat bukan ahli sunnah wal jamaah. Singkat ahli sunnah wal jamaah wajib kita kena sayang kepada ahlul bait dan kena selama mana mereka itu ikut sunnah Nabi dan ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala, khusus pada masa sekarang. Takut keliru. Nah, takut keliru orang bawa mutar besar, jubah panjang, kita tak tahu lu hilir dia mari di mana, sungguh kedak. Dan keturunan Nabi kita pun ikut sama. Nah, kita takut benda tu. Sedangkan benar-benar ni, dan setengah-setengah ulama hak Malaysia, petua hak ulama besar Malaysia bawa ke Qabbani ataupun Akhsyafandi ni yang ada hubungi rapat dengan Habib mari daripada Yaman tadi, adalah satu bawa kain yang sesat. Ini petua Malaysia, satu bawa kain yang sesat. Jadi hubungi demo ni hubungi kubur. Kalau kita kelih di kubur dia tepat jalan lah ni, tok guru dia lah ni, tepat jalan, ada hotel, ada gapo, siapa pergi situ pergi ziarah kubur dia, sesoalnya kubur dia lebih daripada kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham bahawa insya-Allah taala kita akan masuk lagi bahawa keluarga Nabi siapa attack dan gapo perlu kita buat. Itu pusing yang pertama. Saya berhenti sekat tu dulu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Haim kita yang memberikan penjelasan terhadap Ahlul Bait. Jadi tajuk kita di hari ini bersangkut paut dengan akidah je lah, pegangnya. Jadi banyak keliru-keliru, benda-benda yang duk semabur, duk kelabu lagi tempat kita, dan kita duk balah pergi mari, duk maki pergi mari, kerana kita tidak cari kebenaran. Sepatah kata syair orang Arab, dia kata iqadu syuyu' wa ijdadu zulam inda zulam. Maknanya kita kena cucuh lilin. Cucuh apabila kita jumpa benda gelap, jangan duk gaduh pergi kata kat ni. Bahkan kita kena cari lilin, mari cucuh, barulah cerah. Hari ini alhamdulillah dua-dua ahli panel kita beri penjelasan kepada kita. Jadi mengikut yang saya ada ayat tadi, ruangan yang kedua ni saya akan buka peluang kepada ibu bapa, sekiranya kalau ada soalan kita bukakan 15 minit, silakan. Tajuk ni kena jelas. Ada keliru mana tanya, tak jelas mana kita tanya. InsyaAllah Ustaz kita akan jawab. Pihak ibu kita ada soalan? Saya rasa ada belakang soalan. Kalau tak berani tanya pun tulis dalam kertas, insyaAllah kita hala mari sini. Biar nak tanya. Ada siapa nak tanya? Kita tak boleh tanya ni. Ya klik lagi ya tanya. Dia tanya kiri, tanya kanan. Ada seorang di belakang. Ada. Macam weh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nak tanya, bagaimanakah perkembangan Syiah dalam dunia sekarang? Wallahu a'lam. Soalan comel juga, alhamdulillah. Sebenarnya Syiah ni bilangnya tak banyak kali. Nah, kalau nak bilang atas dunia Syiah ni penduduk yang paling sikit sekali, berapa peratus, 5% ke apa. Nah, sikit sekali bilangan Syiah, cuma dia wak besar. Nah, ada juga hak pesen tuan tak ada besar mana tapi malu kuat. Nah, gogeng. Nah, malu nak jadi derah. Dia sikit lah. Golongan yang paling sikit aqalliyah. Nak banding ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah lebih ramai. Syiah tak ada banyak kali. Di Iran bukan semua tu Syiah belaka, ada ahli sunnah. Tapi masalahnya, nah, apabila ahli sunnah dia katuk masjid, ahli sunnah dia bunuh ahli sunnah. Jadi perkembangan dia pada masa sekarang ni,
setelah mana dia buat persatuan, dia buat gambungnya tafahum sekepahame dengan negeri Eropah, dengan negeri Barat, maka dia berasa dia bebas. Apabila dia berasa dia bebas ni, dia mulalah kemar pengajaran dia. Sebenarnya Syiah pak kita dia ada banyak dah, lama dah, cuma dia nak kemar bila ya. Jadi mari satu ketika tadi macam-macam ajaran timbul pak kita ni, tapi alhamdulillah setengah-setengah daripada golongan-golongan kita tadi, ustaz-ustaz kita tadi mempertahankan benda ni, menyebabkan Syiah kurang sikit. Syiah dia pesen dia, nah kalau dia kuat, kita kuat, dia akan berhenti. Nah dia tak berani sangat. Nah pasal tu kita kena fok ustaz kena malu jadi kuat sikit. Nah cik boleh kok kedai kopi belum pada kaca TO tu, nah palu Syiah dulu. Nah baru dia tak kembang. Nah baru dia tak kembang. Jadi perkembangan Syiah ni sekarang ni dia masuk bentuk politik. Kita kena tahu Syiah ni kembang dia bentuk politik. Pasal itulah di Mesir, Salahuddin Ayyubi dia amat Syiah di Mesir Fatimi, dia amat dengan politik. Demon ini dia masuk dengan politik, masuk sekarang di Suria, masuk sekarang di di Yaman. Apabila masuk dengan politik, apabila dia tahu kata dia rebah, dia tak erak, dia akan hundur tubik. Perkembangan dia pada masa sekarang ni macam-macam. Masuk dalam bentuk komputer. Pasal tu kita orang nak baca maklumat kena beringat sikit. Kadang-kadang kita masuk website dia tadi, website orang lain. Nak baca tebah ni. Ambil maklumat tadi apa hak demo. Kena beringat juga. Jadi ringkasnya kita mempertahankan Syiah pasal dia tak betul. Bukan kata saja-saja pertahan nak balas dengan dia, bukan. Oleh kerana dia tak betul tu kita mempertahankan. Oleh kerana dia maki mak kita. Oleh kerana dia maki kepada sahabat, dia maki kepada Umar, maki kepada Abu Bakar. Dr. Anis telah baca wala tasubbu ashabi, Nabi kata. Jangan kamu maki. Tiba-tiba pun dia maki. Kita hebat setara mana? Iran, Syiah mari daripada Iran, baca Fatihah pun bobo molek, bobo pandai buat dia. Kalau nak baca Quran ayatullah dia tadi, baca Quran pelek baca Quran. Baca Quran pelek, tiba-tiba dia kata dia hebat, dia ahlul bait, dia orang ikut sunnah. Ikut sunnah mari di mana? Ajaran Nabi kau suruh duk pukul belakang, suruh duk takai belakang, tak ada. Tak ada. Ajaran Nabi kau suruh duk sujud pada kubur, suruh duk sujud kepada macam-macam rupa sebar di atas dunia ni. Dan insya-Allah taala Syiah tadi sebenarnya golongan yang sikit, bukan banyak sekali. Dan kita bukan jadi masalah sangat dah. Insya-Allah, tapi kita kena kuat, kena mempertahankan. Jadi sebagai tambahan Syiah di negeri Syiah kita ni mengikut statistik Usan Tiban tu lebih kurang 80,000 orang. Banding orang mak Islam 3 juta orang pada ni. Negeri Islam. Patut di Iraq sendiri pun dulu tu, sebelum nak jadi Syiah tu, mereka itu banyak ke mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tapi oleh kerana sapanya kerajaan Fatimiyah di Mesir tu, tekah tu orang untuk meretah di Iraq tu, dia berasa kata dia negeri kaya, ada ngemah, ada ngebeli, ada banyak perkara, dia nak pakat ikrar. Padahal nak buat cara mana dia ambil orang yang ada pemikiran Syiah, mari hubahkan mazhab Syafi'i di Iraq, lepas tu hubah di Syiah. Orang yang tak turut dia tu dia bunuh habis. Jadi lah ni orang yang asal Iran ni Parsi, Farisi. Orang Persia, orang Majusi lah. Orang bukan Syiah dak lah. Cuma orang panggil kata masa yang Fatimiyah dia tukar jadi Syiah. Dr. Ani ada tambah Tak ada. Ada soalan lain lagi? Silakan. Ada depan. Depan. Kita tanya. Tu kita tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada soalan minta Ustaz terai masalah Syiah Zaidiyah dengan Syiah Imamiyah. Oleh kerana panggil setengah ulama katanya Syiah Zaidiyah akrab ila sunnah. Dan satu laginya masalah adakah Sofi ini dia boleh gabung dengan Syiah. Itu sebagai soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai apa ni jawab soalan dah yang ditanya tadi, Syiah Zaidiyah. Memanglah Syiah ni ada banyak kelompok pada dia. Ambil ya hak apa ni sup. Sup biasa yang kalau kira kuacat lah. Sutung.
Nah, iaitu siapa pergi Ali tu Tuhan. Ada. Hak tu Ali biasa perang dengan dia. Nah, kau tu hidup, Ali hidup lagi. Nah, Ali hidup lagi tu. Ada kumpulan Syiah hak sokong dia terlajak siapa akak dia Tuhan, Ali kena perang dengan Syiah zaman dia lagi. Lepas tu ya ada hak biasa yang tengah-tengah suk mari hak dekat sekali, nak ulama kata dekat sekali dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, nama kelompok Zaidiyah. Zaidiyah ni iaitu Syiah yang pergi kata Ali tu Ali berhak menjadi khalifah, tapi dia tidak mengkufurkan. Hak enggo sikit dia ada kufur, ya atas sebenarnya Ali lah sepatutnya dia khalifah, tapi dia morning rebuk, tapi tidak sampai kufur. Tu abik engge tu. Sabik yang engge pada hak lain tu bakal kafir. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir, Ali yang Islam yang betul. Lepas tu dah panggil, kalau kita baca dah dalam sejarah ni, Ali biasa kata siapa-siapa yang akak aku lebih pada Abu Bakar, akak aku lebih pada Umar, aku nak piyak dia 80 rotan. Haddul muftari ni ya orang tuduh orang zina 80 rotan. Tu Ali kata. Ali kata masa dia khalifah, pia duk kecek besen, duk sebar fikrah besen ni, aku sendiri nak cara nak rotan dia. Sebab itulah dengan rekahnya Syiah Zaidiyah saat ni Syiah yang paling dekatnya dengan Ahlus Sunnah. Sebab dia tidak mengkufurkan sahabat Abu Bakar, Umar tadi cuma dia pergi kata ini Ali berhak jadi khalifah. Sedangkan Ahlus Sunnah kita pergi kata Abu Bakar berhak jadi khalifah, Umar yang kedua, Uthman, Ali. Tertib Khulafa Ar-Rasyidin adalah tertib yang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah terima. Kerana itu daripada ijma' sahabat. Abu Bakar jadi khalifah dengan ijma' sahabat. Bukan siang Kang Mak dak ijma' sahabat akak bai'ah kepada Abu Bakar. Umar pun supo. Itulah dengan ringkasnya. Wallahu alam. Mustahil tambah. Alhamdulillah. Jadi ada soalan mari daripada Facebook tanya kata tanya bahasa Syiah tanya จะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นชีอะห์และชีอะห์ในประเทศไทยครบได้แค่ไหนUstaz yang jawab. Kebiasaan hak negeri Syiah ni Syiah hak email 12 lah. Hak mari daripada Iran. Hak Zaidiyah ni duduk di Yaman asalnya. Tapi apabila hak ketua-ketua tu pergi ngaji di Iran, menyebabkan klik jadi Huthiyin. Itulah jadi baloh sangat dah. Sebenarnya hak Zaidiyah seperti Dr. Anis sebut tadi, sebenarnya dia lebih dekat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan kalau kita kelih dari kitab Nila Autor ke gapo ke, dia ambil pendapat Zaidiyah, ulama-ulama Ahli Sunnah. Jadi bukan jadi masalah lah, tapi oleh kerana pergi ngaji di Iran tak diklik mari, itulah jadi bahaya. Jadi pada balik negeri Syiah ni, kalau nak kena Syiah, salah satu dia besarkan Khomeini. Dia besar Iran lebih daripada negara Arab. Dia besar Khomeini, besar bawakan Ayatullah Khomeini tu. Kotang negeri Iran tadi. Bahkan kalau nak kena dia lagi, maki tak kena kepada Abu Hurairah, tak kena kepada sahabat, tak kena kepada Aisyah, tak kena kepada Abu Bakar, cem mudah-mudah. Itu tepat nak cem mudah-mudah. Dan juga cara nak saing dengan demo ni sebenarnya. Demo ni kalau kita kelih ulama kebanyakan, bahkan Imam Malik pun, Imam Malik bahkan Imam mazhab 4. Kalau imam hak pesen demo hak pesen maki marah kepada sahabat ni kufur. Tak beriman kepada Allah Ta'ala. Nak beriman kan dia apabila tak beriman kepada kufur, apabila dia kufur ke sahabat, sesoalan dia tak kena kepada Nabi, dia tolak habis. Tapi dia tak berani nak tolak Nabi, cuma dia tolak orang duk keliling-keliling dengan Nabi. Apabila tolak demo ni, habislah agamanya. Nak ambil mana agama? Kita nak ambil agama hadis mari di mana? Nak ambil riwayat daripada mana? Kalau kita tak ambil demo tu. Jadi pasal itulah kita nak saing dengan demo ni lebih bahaya. Kerana apa? Nombor satunya menghalalkan mut'ah, jadi bahaya juga ni. Dan boleh ambil duit hak macam-macam. Hak Tuhan kata ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kadang-kadang dia ambil ayatullah, dia tak ada mempertuakan halal dan haram, bukan ambil daripada ayat Quran dan hadis dak. Ayatullah kata lagu mana, itulah agama. Pasal tu patua dia macam-macam. Kian lagu tu, kian lagu ni, dia tak ada sok. Pasal tu dia beriman dengan wilayatul faqih. Gapo maksud wilayatul faqih? Wilayatul faqih ni pemimpin dia tadi suci. Pemimpin dia tadi tidak ada salah.
Pasal tu Ayatullah Khomeini hok dia kata tadi tak salah. Cuma dia ganti Imam Mahdi tak tubik lagi. Apabila Imam Mahdi tak tubik, Imam Mahdi suci, Ayatullah pun kena suci lah. Kelih dia pergi kat tu. Padahal Ayatullah tak ada Mekah tak pernah pergi. Pergi buat haji. Nah, Mekah tak pernah pergi. Pas bagaimanakah kita nak kata orang yang ada kuasa, ada kemampuan, tak ada pergi buat haji. Tak ada pergi buat umrah, tak ada pergi buat haji dak. Nah, hak ni kah orang hak kita nak ikut dia. Nah, wallahu alam. Alhamdulillah. Memandangkan kepada masa ni kita dah lewat, saya berikan kepada ahli panel kita 10 minit saja untuk buat kesimpulan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan, maaf deh sebab kita sutuk ngorek pula ustaz ni. Nah, maka bab kesimpulan bagi saya nya, nah sahabat ni adalah orang yang kita kena sayang dan kasih. Betul dah, boleh kita sebut. Nah, Abdullah bin Abbas misalnya, radhiyallahu anhuma. Nah, bukan sekadar dia, sekali ngepok lah dah. Nah kalau anak, kalau pak, nah Islam sahabat, anak sahabat, cucu sahabat, kita kata radhiyallahu anhum. Ada juga. Tu pilih setengah-setengah orang tu dah. Dia 3 room jadi sahabat. Tu ayah, anak. Nah, maka kita sebut nama dia kena radhiyallahu anhum. Tu dalil kata salah satu tanda daripada orang kasih sahabat. Kalau orang benci sahabat ya nak kata, bahkan dia kata, laknatullah, nauzubillah, itu orang yang sesat. Kemudian kita kena beriman juga bahawa sahabat tu tak sama. Tak sama. Dah panggil fadilat dia tu. Tuhan tak sama juga. Seperti mana Allah Taala firman, auzubillah minasyaitonirrajim. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. Tidak samalah orang yang nafkah, orang masuk Islam belum pada buka Mekah, orang duk belanja, duk infak fi sabilillah, duk perang dengan Nabi belum buka Mekah, dengan orang yang masuk Islam lepas buka Mekah. Tak sama dah. Sebab hak ni lebih tinggi martabat. Sebab orang masuk Islam lepas pada Mekah, dah hebatnya Islam, ramai dah Islam, sedangkan orang yang masuk Islam yang awal lagi, di Mekah lagi tu, masa yang Islam tu sikit tapi mereka beriman mula-mula. Tak sama dah. Sebab itulah dalam akidah Ahlussunnah pun dia ada beza. Kita pergi sahabat yang paling mulia iaitu Khulafaur Rasyidin, 4 orang. Lepas tu ikut dengan 10 orang ahli syurga, Nabi jamin syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah, 10 orang tu. Lepas tu dia pergi kepada ahli Badar. Perang Badar sekali dengan Nabi 300 lebih. Lepas tu dia pergi kepada ahli Bai'atul Ridwan. Wi Satyaban, wi bai'ah pada Nabi di bawah pohon kayu dan sebagainya. Jadi ada kelas-kelas lah sahabat tu. Kelas sahabat. Tapi semua kelas-kelas sahabat tadi tak samalah siapa peringkat Nabi tu. Tak samalah siapa peringkat siapa kepada maksum seperti Nabi, taklah. Kita kena duk jadi antara hak telajak dengan antara hak pesaing kurang. Islam. Telajak akak Ali siapa Tuhan, akak ime-ime siapa dengan Nabi, supaya perintah ime, supaya dengan Nabi suruh dah wahyu dah. Salah. Hak ada setengah lagi hak pasal duk maki sahabat ataupun hak duk kata cerca sahabat Aisyah zina ke apa semua. Hak tu salah juga. Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Kasih kepada sahabat dan beriman kata mereka itu adalah orang yang belanya Islam dan memang ada di sana kelah-kelah yang tak sama antara mereka. Kemudian akhir sekali pada majlis pada hari ini yang nak pesanlah faedah ni, wahai muslimin muslimat, cubalah kita ingat anak-anak cucu kita lah ni. Sebab lah ni memanglah sepas tahun raya lah. Syiah cara dia main tu macam-macam. Hak cara mudah-mudah dia masuknya ramai cucu kita terlibat dengan dia dengan nikah mutaah. Nikah biasa ada masa. Nikah 4 tahun bahasa ngaji mahal tialai bo sudah pada 4 tahun tak perinjah sudah masing-masing gi. Tu bahaya tu. Ingat molek anak-anak cucu kita dengan jikuk bakok tu, ingat molek. Tanya katik tu. Setara manakah tingkah laku mereka? Setara manakah? Orang panggil apa ni klum hak dia duk sign tu, takut-takut mari dengan pesaing. Khabar-khabar perak di sana dah. Kemudian so laginya nak ingat demo ni dia pakai duit. Pakai duit.
Orang susah-susah mana, hak pesaing lah, miskin mana kadang-kadang apalah wadah, buat buka kedai lah apalah, asal tak apalah main ngaji dah, bangun sekali mari tak apa. Apa nak royak pasal mana cara. Ingat juga tu. Kadang-kadang kita kena menghalusi. Haning orang-orang yang pemimpin dalam kampung kena ingat hati anak mamu dia. Tu email tok tu. Kena tengok batik dalam kampung kita setara mana kau takut jadi alak kepada orang-orang yang seandainya meleweng saat ni bimbang. Bimbang takut menyeleweng, khabar-khabar akut suk ataupun mati dalam keadaan itu, nauzubillah min zalik. Itulah bagi saya pada pertanding. Mudah-mudahan apa yang beri boleh menjadi manfaat kepada kita bersama. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, rekasan daripada perjumpaan yang kita pada hari ini. Sebenarnya Nabi ni dia tunjuk jalan untuk kita sayang kepada Ahlul Bait. Nabi setengah riwayat dia kata bulan Nabi duduk lalu di pintu Fatimah, pintu rumah Fatimah, pintu rumah Ali. Dia kata as-salah semaya subuh. Jadi kalau hari ni kita buat program, buat kecakam untuk nak sayang kepada keluarga Nabi, kita kena semaya subuh. Gerak hidup semaya subuh. Setiap rumah belum pada subuh tu buka api. Buka api kerana sayang kepada Ahlul Bait. Kerana Nabi Ahlul Bait dia tekan benar bab semaya subuh. Nabi lalu bulan. Siapa masa padahal demo tu bangun dah. Cerak dah bangun Sayyidina Ali orang imam kuat. Tapi Nabi tadi untuk nak cuci Ahlul Bait. Untuk nak kita nak tiru Ahlul Bait. Nak tiru Ahlul Bait, nak tiru lagu mana? Tiru di dalam kebenaran. Tiru bawa sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu kalau kita lihat dalam sejarah para sahabat, dia sayang sungguh. Dia aula Ahlul Bait lebih pada diri dia lagi. Pasal tu riwayat daripada sahabat, dia kata islamukum ahabbu ilayya min islami Umar. Sayyidina Umar kata Abbas ni masuk Islam lebih cinta daripada Umar masuk Islam sendiri. Kerana apa? Kerana benda tu Nabi kasih, Nabi kena. Kalau kita kelih Nabi Abu Bakar ketika Nabi buka Mekah pada masa tu, Abu Quhafah ni tak masuk Islam lagi. Abu Quhafah Abu Bakar dia ambil Abu Quhafah ayah pada Abu Bakar tadi, wak mari jumpa dengan Nabi. Wak mari jumpa dengan Nabi. Nabi kata apa tak rumahnya, dia nak masuk Islam, kita pergi rumah dia, orang tua dah. Nabi kata anta ahqqu an yu'ta. Nabi ni perlu kita pergi cari dia. Bukan Nabi pergi cari orang dak. Siapa setara tu para sahabat sayang kepada Nabi dan keluarga Nabi. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita boleh satu kena bubuh di dalam jiwa dan buang perasaan hak demo kata sayang kepada Nabi untuk Syiah saja, bukan. Syiah dok ngaku sayang kepada Nabi, sayang kepada Nabi kita, tak? Bahawa Syiah sayang kepada anak cucu Nabi kita tak kena, tak boleh. Kita anak cucu Nabi kita kena lebih pada Syiah lagi. Kerana Syiah dia kena kepada anak cucu Nabi, dia pelawak. Kita sayang sungguh, sayang kena cara. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini ni anak cucu kita untuk nak bawa agama, untuk nak kenal Nabi, nak kenal keluarga Nabi. Kerana demon ni penghulu syurga, penghulu duduk dalam syurga. Fatimah Nabi kata sayyidah nisa'il jannah. Fatimah ni ketua perempuan duduk dalam syurga. Khususnya bagi orang perempuan, nak ambil lagu mana? Fatimah hidup, Fatimah lagu mana? Dia kena ngaji. Hidup Fatimah lagu mana? Menyebabkan Nabi jami dia penghulu syurga. Tapi kita kena ingat atas dunia ni tidak ada orang maksum melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang ya. Pasal tu Imam Hasan Banna dia kata benar berlaku di dalam sejarah perang gapo tadi. Wa nakiluhum ila niyatihim, kita serah ni dia niat lagu mana serah. Wa amruhum ila Allah, dan serah pada Tuhan lah. Kerana perbuatan sahabat ni nak besar setara mana pun, kadang-kadang Allah Ta'ala pun dosa dia. Dengan sebab peperangan Badar, dengan sebab bayatul Ridwan, dengan sebab hijrah dan sebagainya. Dan kalau kita kelih dalam sejarah, Hatib bin Abi Balta'ah buat kesilapan besar. Kalau pada negeri lah ni khiyanatul uzma dia panggil, patut bunuh, royak rahsia negara. Royak rahsia negeri ni kena bunuh ya, kalau mana-mana negeri pun. Tapi Nabi kata i'malu ma syi'tum, buat nak gapo qad ghafartu, kata qad ghafartu lakum, Allah Taala pun dosa. Jadi para sahabat kesilapan dia berlaku perang gapo tadi, kadang-kadang kemungkinan Allah Taala kesilapan dia tadi nak banding dengan benda molek tadi, banyak benda molek lagi. Tak supaya
Kita maki demo habis amalan kita semaya podok mana dah. Nah, kita poso podok sungguh mana dah. Tiba-tiba kita maki demo besar pula. Nah, ini satu benda yang perlu kita kena mikir. Kita kena kelis juga. Dan doktor baca saat ni, sebaik-baik koron demo nu. Nah, koron kita tak tahu pada mana dah dengan Nabi dengan para sahabat. Nah, tak bau, tak asak pun tak bau. Nah, koron demo nu sekali dengan Nabi. Tiba-tiba mari kita ni pandai-pandai. Nah, kata huduh dan maki dan sebagainya kita kena ingat dah. Pasal itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada majlis pada hari ini insya-Allah taala bukan satu kali kita nak memahami tentang alal bait. Siapa kau alal bait? Kasih. Nabi kata la yadkhulu qalba muslim imanun, tak masuk iman seseorang Islam tadi selama mana dia tak kasih kepada alal bait. Nah, tak kasih kepada alal bait, iman tak masuk dalam hati kita. Dan pasal satu hari ini kita kena kaya bukan sayang kepada Nabi dak. Sayang kepada keluarga Nabi pula. Dia kena tambah sayang kepada keluarga Nabi. Sayang kepada keluarga Nabi lagu mana? Dia mau kata huduh bila kita tanyalah tu. Supaya dia mau kata maki mak kita. Siapa tak berani kalau dia mau kecek kedai kopi kata huduh Aisyah, kita lawan. Jangan kata ni mak saya. Kena duduk situ. Nah, awak ngaji setara mana? Awak hebat setara mana? Quran ngapa dak 30 juzuk. Nah, hadis ngapa berapa ekor? Berapa kata? Kata selalu. Nah, Aisyah 2210 hadis. Kita hadis innamal a'mal pun belik. Nah, tak tahu siapa riwayat lagi patut kata huduh ke mereka itu. Nah, ini perkara yang kita kena mikir dah. Itu pesan ni ataupun di akhir ni. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi jelas pada kita berkenaan dengan i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah, kita wajib kita kena beriman dengan ahlul bait dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi Ustaz Him sakut paut dengan apa ni semaya subuh ni dah. Jadi tak payah kita nak balah lah kalau kita tak semaya subuh dia sejik lagi. Semaya subuh dia sejik ni. Dan kalau kita boleh bangun pagi-pagi tu kita buat tu sedap dah. Kenapa? Kerana nafah dia orang semaya subuh ni tak ada campur dengan orang munafik. Semaya waktu naik tu ada lagi munafik semaya sekali dengan kita. Tapi subuh ni tak ada nafah orang munafik, sebab itulah kita tak nafah tak menyawa di waktu pagi tu sedar, waktu serenok, waktu cuncai, sebab tidak ada nafah orang munafik. Terima kasih ribuan terima kasih kepada ahli panel, kedua-dua ahli panel yang sudi bersama pada forum di petang ini, dan juga tak padai kita dah buat forum sekadar tempat kita, bahkan kita kena sebar sepengah Ustaz Hindu Ayah ni, kita gimana sebarkan i'tikad ahli sunnah wal jamaah terhadap ahli bait dan juga para sahabat. Dan saya akhiri forum kita pada ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.